kita masih akan membincangkan pembukaan ekonomi ini. Kebanyakan, sebahagian besar aktiviti ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Saya ada bersama kali ini dengan Dr. Madeline Verma, penganalisis ekonomi. Saya nak membawa kepada analogi yang dibawakan oleh Dr. Yusof sebentar tadi. Prof. Yusof mengatakan bahawa PKP ini kalau kita ibaratkan patah kaki. Selepas PKP nak buka, kita nak pastikan orang yang patah kaki ini boleh berjalan, malah boleh berlari. Kita tak mahu kalau patah kaki ini dirawat sakit perut sebagai contoh. Prof, Doktor, bagaimana untuk kita melihat bahawa segala plan recovery ini perlulah tepat kepada sasarannya, dan juga adakah kita sudah berjaya pada pandangan Prof, berjaya mengenal pasti apakah luka-luka yang kita lalui akibat COVID-19 ini sebelum kita lakukan langkah-langkah untuk merawat? Okey, terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi pandangan terhadap komen ataupun ucapan yang diberikan oleh Perdana Menteri yang berhormat Perdana Menteri tadi. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih sebab Perdana Menteri telah membuka ruang sedikit sebanyak kepada ekonomi yang selama ini sebagai penganalisis ekonomi memang kita amat khawatir tentang apa yang berlaku. Balik kepada soalan yang ditanya tadi, kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ialah kita menghadapi dua kemelut yang kami gelar dui kemelut ataupun dui krisis. Krisis pertama yang bermula sebagai krisis kesihatan, public health actually, sehingga dia secara tidak langsung atau secara langsung telah menyebabkan kesan terhadap ekonomi dan mewujudkan apa yang satu lagi ketakutan ataupun kemelut, iaitu kemelut ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari segi kesihatan, tidak boleh dinafikan Malaysia telah berjaya mengenal pasti punca, cara menanganinya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan berlakunya COVID ini. Itu dari segi kesihatan. Dari segi ekonomi juga, kalau kita lihat apa yang telah dilakukan dengan penubuhan NEAC itu, New Economic Action Council itu untuk menangani COVID ni, penularan COVID ini juga satu langkah yang baik. Memang kita lihat yang pertama sekali kita perlu menyelesaikan masalah kesihatan ni dulu. Kita telah kenal pasti. Ekonomi kita juga telah mengenal pasti, langkah-langkah telah dilakukan, cuma sekarang bergantung kepada rakyat sama ada kita ni dapat tak melakukan apa dia kendaki. Okey? Alright, itu yang saya lihat. Okey, Doktor, kita nak bercakap tentang pekerja sebenarnya, tapi sebab tadi Doktor sebutkan tentang bencana kesihatan, kita perlu fokuskan kepada kesediaan kesihatan kita. Ini menjadi kepentingan utama kerana apabila kita buka ekonomi, kita ingin pastikan bahawa buffer kita ataupun ketahanan kita dari segi kesediaan, kesiapsiagaan, fasiliti kesihatan kita cukup sekiranya ada peningkatan kes selepas kita membuka ekonomi, aktiviti ekonomi dan sebagainya. Dia cukup untuk menampung segala kenaikan kes yang mungkin berlaku. Kalau tak berlaku, alhamdulillah kan. Tapi kalau berlaku ini, bagaimana kita pastikan bahawa perkara ini cukup? Assessment kita cukup ataupun tidak memastikan bahawa fasiliti kesihatan kita mampu menampung kenaikan kes COVID? Okey, terima kasih kalau kita lihat tadi saya sebut dui kemelut dan kita juga ada dua kelok yang perlu kita landaikan. Satu ialah kelok COVID, penularan COVID yang kalau kita biasalah kita dengar hari-hari kita mendengar DG ataupun DG Datuk DG lah. Hari-hari kita mendengar bagaimana kita perlu melandaikan kelok itu. Jadi pelandaian kelok itu bermaksud supaya jumlah yang didapati positif COVID ini semakin berkurangan dan kalau boleh terus kosong, tidak ada lagi. Jadi ini yang dikatakan melandaikan kelok supaya keupayaan kesihatan kita, public health facility kita, kemudahan kesihatan awam kita mencukupi, mampu untuk memberi kemudahan ataupun kemudahan perkhidmatan kesihatan yang maksimum sekali untuk jumlah yang ada. Jadi kalau jumlah pesakit itu ramai, lebih ramai daripada kemampuan kesihatan, maka ini menjadi masalah. Tapi sekarang dari segi kesihatan dikatakan bahawa jumlah ini kita sudah berupaya, sedaya upaya dari segi kesihatan melandaikan kelok itu. Nah, yang satu lagi ialah melandaikan kelok kemelesetan ekonomi. Jadi kalau kita berupaya melandaikan kelok kesihatan tetapi tidak berupaya melandaikan kelok kemelesetan ekonomi, kita juga bermasalah. Jadi dua-dua ini sekarang perlu kita lakukan. Landaikan kelok kemelesetan ekonomi serta kita landaikan juga kelok kemelesetan penularan COVID. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang, apa yang kalau kita lihat dari segi ekonomi, kita lihat kerajaan telah melaksanakan 3 package
rangsangan. Dan antara pakej-pakej ini yang diberi keutamaan, satu, rakyat, meringankan beban rakyat, pakej tu. Yang kedua, yang banyak diberi penekanan ialah bagaimana nak melindungi pekerja ni. Ramai yang telah diberhentikan walaupun dikatakan majikan tidak memberhentikan pekerja, tetapi dikatakan ini hanyalah insentif saja yang diberikan. Okey, jadi pekerja ni kita perlu memastikan kerajaan telah pun meletakkan SOP. Tapi SOP itu tidak ada maknanya kalau majikan, kalau pekerja, kalau pengguna seperti kita tidak mematuhi. Hanya setakat mana aja kerajaan perlu menguat kuasa. Jadi maknanya kita juga, norma baru sekarang, kita juga bertanggungjawab. Kita sebagai pengguna, kita juga sebagai pekerja dan juga majikan. Itu pandangan saya. Maknanya kita semua perlu bekerjasama. Ya, strategi merancangkan ekonomi Malaysia ini memang penting sekali ya, Doktor. Tapi pada masa sama seperti yang Doktor sebutkan tadi, kita dah bagi mereka bekerja, perlulah tugas mereka untuk menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Tetapi realitinya pada hari ini, mereka yang mahu nak pergi kerja ni, ada yang tak ada kerja dah pun. Bagaimana untuk kita pastikan, untuk kita assess pada masa yang sama kita faham realitinya susah untuk kita mengekalkan semua pekerja dalam tempoh yang sukar ini, akan ada yang kena buang kerja dan sebagainya, dan safety net itu perlu wujud, perlu kita jaga juga mereka ini, dan pada masa yang sama kita meminimumkan pembuangan pekerja itu kalaupun ia terpaksa dilakukan disebabkan oleh tekanan ekonomi yang melampau pada ketika ini. Bagaimana untuk dipastikan? Okey, betul sebab rata-rata negara di dunia, sebab kita tahu COVID ini kesannya bukan hanya kepada negara membangun saja ataupun negara seperti Malaysia, di negara-negara di ASEAN ini, tetapi di seluruh dunia kita melihat kesannya. Jadi inilah cabaran yang paling besar sekali, iaitu di satu pihak perlu ada perimbangan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kesihatan dan pada masa yang sama cuba meminimumkan kos akibat daripada kesan COVID ini. Sebab COVID ini menyebabkan dua perkara yang sangat besar. Satu, dia mengganggu apa yang kita gelar sebagai kesan dari segi penawaran. Iaitu banyak pekerjaan yang terpaksa, aktiviti ekonomi yang terpaksa diberhentikan. Yang satu lagi ialah penggunaan. Jadi apa yang perlu sekarang ialah yang paling kerajaan boleh lakukan ialah seperti yang disebutkan, kerajaan memberi insentif kepada majikan supaya tidak membuang pekerja. Jadi waktu yang terdekat ini memang kita lihat banyak syarikat-syarikat yang mengeluh. Dia kata walaupun dapat package yang diberikan tu, insentif yang diberikan, tapi ramai yang mengatakan memang benda itu tidak cukup. Tetapi saya rasa ini memerlukan satu, tadi PM pun ada menyebut perlunya kerjasama antara majikan dan pekerja. Bagaimana nak mencari titik pertemuan di mana seorang itu tidak juga terlalu rugi. Bayangkan dia terpaksa menanggung beban pekerja sedangkan aktiviti ekonomi tidak ada, dan di satu pihak lagi pekerja tidak ada pekerjaan walaupun dia nak pergi bekerja. Jadi bagi saya ini memerlukan diperhalusi lagi bagaimanakah langkah pasca MCO ini. Bagaimana kerajaan perlu menyuntik injek lebih banyak bukan bantuan sebenarnya, bagaimana langkah-langkah perlu dilakukan untuk memulihkan ekonomi. Dan bagi saya, kita sebagai rakyat juga, kita sebagai pengguna, belilah barangan buatan Malaysia. Sebaik-baiknya kita mempertingkatkan lagi aktiviti. Kalau kita ada pilihan, belilah barangan buatan Malaysia, satu. Kedua, kita tumpukan perhatian, kita bantulah perusahaan kecil sederhana kita. Sebab lebih kurang 80% perusahaan kecil sederhana itu adalah golongan yang kita miliki, rakyat kita sendiri miliki. So we go for that. Ya, Dr. Madeleine Verma, terima kasih bersama dengan kami. Terima kasih kerana menutup dengan berkaitan dengan PKS. Itu yang saya bincangkan selepas ini. Terima kasih bersama dengan kami pada jam ini.